Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat ya. Semua sihat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi sebelum saya teruskan, saya mohon semua sahabat-sahabat ya, kalau boleh kongsikan, share saya punya live video pada malam ni. Saya ni sebenarnya dah lama tak live ya, dah lama tak live. Jadi ada rakan-rakan yang tanya ya, rakan-rakan kat hospital tanya kenapa lama tak live ya. Baru-baru ni saya punya pesakit dekat klinik pun tanya, doktor lama tak live. Jadi saya pun terkejut jugalah ya. Sebenarnya saya tak live bukan sebab ada sebab-sebab tertentu ya, cuma kekangan masa saja ya, kekangan masa. Sekarang ni saya banyak fokus kepada tengah menulis buku ya. Saya tengah menulis buku berkaitan dengan surviving housemanship. Jadi insyaAllah saya punya matlamat, kalau boleh tahun ni saya nak keluarkan sebuah buku lah untuk houseman ya. Jadi sebab itulah saya sekarang ni bila malam tu masa agak kekangan masa tu menyebabkan saya tak sempat nak buat live Facebook. Tapi malam ni memandangkan ada permintaan ya. Lepas tu ada beberapa topik yang saya rasa saya perlu sentuh. InsyaAllah topik tu saya rasa agak mendesak. Sebab apa? Sebab banyak sangat iklan-iklan yang keluar di Facebook ya. Bila kita buka Facebook je ada iklan ya berkenaan apa topik yang saya nak sentuh pada malam ni, seperti tuan-tuan dan puan-puan dapat baca, iaitu berkenaan dengan spray lutut dan juga gel lutut ya. Persoalannya, adakah spray lutut ini atau gel lutut ni boleh menyembuhkan atau tidak sakit lutut anda? Jadi ramai yang bertanya, ramai yang PM saya, di IG pun ada, di Twitter pun ada yang tanya, di Facebook pun ada yang tanya. Jadi saya rasa terpanggil untuk kongsikan topik ni dengan anda semua. Sebab saya rasa bersalah ya kalau saya tak kongsikan ya. Apa-apa yang saya kongsikan ni sebenarnya disclaimer pada malam ni, saya tak mewakili apa-apa syarikat. Ini hanya sekadar rasa tanggungjawab saya untuk berkongsi, supaya kalau anda beli sekalipun produk ni, ia adalah atas dalam pengetahuan anda semua ya, dalam pengetahuan anda semua. Kalau anda nak belikan untuk saudara mara anda pun, maksudnya anda tahu dengan informed consent, dalam pengetahuan anda. Okey, persoalannya, adakah spray atau gel lutut ni boleh menyembuhkan atau tidak sakit lutut anda? Okey, apa kata kunci yang saya nak sentuh di sini ialah kata kunci statement ni. Okey, kata kunci dia satu ialah sakit lutut ya, sakit lutut. Yang kedua ialah sembuh. So ada dua perkataan kat sini yang saya nak anda fokus ya, sakit lutut dan sembuh. Kita pergi satu-satu. Okey, apa yang menyebabkan sakit lutut? Okey, yang baru datang ya, terima kasih ya Puan Rozaimah ya. Sahabat-sahabat semua yang join, saya minta kalau boleh anda kongsikan perkongsian saya, video live saya pada malam ni, jadi lebih ramai dapat sama-sama menonton pada malam ni ya. Kalau tak sempat pun, insyaAllah lepas ni video ni kita akan save di Facebook live ni, di page saya ni, jadi anda boleh tonton balik ya, anda boleh tonton balik. Alright. Okey, apakah yang menyebabkan sakit lutut? Okey, apakah punca-punca sakit lutut? Okey, ramai pesakit yang datang di klinik ortopedik kerana sakit lutut ya. Yang tua pun ada, yang muda pun ada. Okey. Sakit lutut yang paling kerap sekali datang ke klinik ortopedik ialah kerana sakit osteoarthritis ya. So, osteoarthritis ni ialah penyakit di mana berlaku proses degeneration ataupun kerosakan sendi. Kebiasaannya disebabkan oleh proses penuaan lah. Bila kita makin berusia, sendi tu rosak ya. Tapi ada juga masalah osteoarthritis yang disebabkan oleh contoh kepatahan yang berlaku berhampiran dengan lutut ya. Itu pun boleh menyebabkan rosak sendi. Sakit sendi lain, osteoarthritis, boleh disebabkan oleh sakit rheumatoid arthritis contohnya ya. Penyakit gout pun boleh menyebabkan osteoarthritis ya, kerosakan sendi. Jadi apa saja proses yang berlaku berhampiran dengan sendi boleh menyebabkan kerosakan sendi. Orang muda yang datang ke hospital, ke klinik, biasanya disebabkan oleh kecederaan ligamen ya.
ACL biasanya, anterior cruciate ligament ya. ACL, kerosakan meniscus, pelapis lutut, saya dah sentuh sebelum ni, pun boleh menyebabkan lutut menjadi rosak untuk apabila dibiarkan untuk satu tempoh yang lama ya. Ligamen yang koyak, ACL contohnya, jika anda tidak buat apa-apa, dia lutut menjadi longgar dan ini menyebabkan kerosakan kepada tulang rawan ataupun cartilage sendi lutut tersebut. Jadi sakit ni tak datang terus. Jadi untuk tuan-tuan perempuan yang muda-muda ni ya, yang main bola ya, main futsal contohnya ya, kalau anda pernah kena tackle, anda mesti tahu ya, kalau anda pernah kena tackle, kalau tiba-tiba lutut anda bengkak, anda tak boleh main tu, biasanya kecederaan ACL. Anda boleh tengok di perkongsian saya di YouTube saya, Dr. Mahyudin Muhammad, berkenaan ACL ni ya. So biasanya orang yang cedera ACL ni, dia terus bengkak terus ya, bengkak, ligamen dia koyak, lepas seminggu atau 2 minggu bengkak tersurut, dia boleh main lagi tapi lutut tu rasa longgar, tak selesa. Jadi sakit lutut akan berlaku selepas 5 tahun, dia tak berlaku terus ya. Atau mungkin 3 tahun paling cepat ya, 3 ke 5 tahun dia akan start rasa sakit lutut. Bila sakit lutut tu, kenapa sakit lutut? Okey, ni saya nak kongsi pada malam ni. Okey, apa lagi sebab-sebab lutut sakit ya? Dia boleh berlaku keradangan juga. Contoh keradangan apa? Tendinitis, iaitu keradangan pada tendon ya. Tendon ni maksudnya otot, bila dia nak menyambung kepada tulang, dia akan jadi tendon dulu. Jadi yang ni boleh berlaku keradangan, kita panggil inflammation ya, tendinitis. Di bahagian depan lutut, patella tendon boleh radang ya. Di bahagian atas lutut pun ada, kita panggil besar pelapik, bursitis pun boleh radang juga ya, keradangan. Keradangan boleh menyebabkan sakit juga. Jadi sebenarnya sakit lutut ni banyak sebab ya, banyak sebab. Jadi saya nak kongsi malam ni, saya ada bawa model. Model ni supaya lebih faham lah ya, supaya lebih faham. Satu, kerosakan tulang rawan yang disebabkan oleh penuaan ya. Kalau anda sendiri dah berusia contohnya 60 tahun ke atas ya, atau anda ada ibu bapa atau nenek yang berusia 60, 70 tahun ke atas, anda mungkin start mengalami rasa sakit pada sendi. Okey, sakit sendi pada tulang rawan ni, bila kita sakit ialah dia sakit masa berpijak saja, bila anda berjalan ya. Bila anda mula berjalan, anda sakit lutut. Tapi bila anda duduk, sakit tu hilang ya. Atau anda baring, dia tak sakit sangat. Mungkin dia rasa sengal-sengal sikit lah. Tapi kalau berpijak, tak boleh. Sakit sangat ya, sakit sangat. Tu masalahnya pada tulang sendi ni. Saya pinjam model ni. Ni model lutut ni saya pinjam daripada klinik ortopedik ya. Jadi kalau sebelah sini, ni tulang rawannya, ni tulang, ni lutut kita ya. Lutut kita, ni tulang peha, ni tulang betis. Ni tulang rawan kita yang warna putih ni ya, cartilage. Nampak tak? Okey, tulang rawan kita yang warna putih ni, ni yang cantik, nampak? Dia bersih je, licin je. Okey, ni tulang rawan kita yang cantik lah. Ni contohnya yang budak-budak ya, yang remaja, masih macam ni lagi, cantik ya. So bila kita dah berlaku kerosakan, ni yang kedua sebelah sini ya. Yang kedua ni nampak dia dah ada crack sikit. Saya bengkokkan sikit ni. Nampak? Dia dah rosak sikit. Ni maksudnya tulang rawan dia dah ada pecah-pecah ni. Ni dah berlaku kerosakan ni, kita panggil peringkat pertama lah ya, peringkat pertama. Dia ada 4 grade. Dia ada 4 grade ya. Grade 1 tu just dia kena lapisan luar saja, crack saja. Dia biasa tak sakit sangat ya. Dia belum sakit lagi. Dia terlampau sedikit saja ya. Tapi kalau dia dah masuk peringkat 3 atau 4 ya, maksudnya dia dah kena pada bahagian tulang rawan dia dah pecah ya. Nampak ni dah merah kan. Dia akan rasa sakit. Sebab apa? Bila dia tak ada cartilage ni biasanya dipanggil aneural, kita panggil, tak ada saraf ya. Saraf yang menyebabkan rasa sakit tu ialah saraf. Saraf ni dia ada, kita panggil pain receptor. Dia boleh dapat rasa sakit tu. Jadi bila dah sampai ke tulang tu, rasa sakit tu dia akan mula, dia dapat tangkap rasa sakit tu, dia pergi hantar ke otak kita. So kita akan rasa sakit. Sebab tu rasa sakit ya. Kalau peringkat awal ni belum ada lagi. Jadi kalau peringkat yang
ketiga atau keempat ni, di mana dah berlaku ada keluar tulang baru, kita panggil osteophyte, sendi jadi sempit, lepas tu dia ada dah rosak sendi ni, masa tu dah terlampau sakit. Jadi contohnya kalau anda tengok yang makcik-pakcik kita, nenek kita jalan, contohnya dia dah macam kita panggil mengengkang kan, macam lutut dia jadi bengkok, tu masuk sendi dah kecil, jadi sakit. Tempurung, contoh tempurung lutut tadi sentuh siapa nama Puan Sanisa, tempurung lutut jadi sakit. Biasa depan ni ada tempurung lutut ni, tempurung lutut pun boleh rosak, dia dapat kerosakan sama, tulang rawan dia tu boleh haus juga. Jadi bila berlaku macam tu, sebab tu sakit, Okey, ni saya baru nak cerita pasal sakit je ni. Saya tak cerita lagi pasal ubat sapu ke ubat spray ni, Jadi ni cerita pasal sakit dulu, Sakit satu disebabkan oleh saraf dapat detect, dia dah rosak, tulang rawan dah rosak. Yang kedua sebab keradangan, keradangan. Jadi ini adalah punca-punca sakit sendi. Saya tak sentuh lagi yang last kali saya tak nak cerita malam ni, ni cerita pasal operation tukar sendi lutut. Malam ni tak nak cerita pasal tu cerita malam lain lah. Okey, so faham okey, tu cerita pasal sakit sendi. Sebab apa sendi kita sakit, faham dah, Jadi okey, sekarang ni saya nak cerita, saya tak nak sentuh apa-apa jenama pun, ada banyak jenama dekat luar sana, spray, gel, sapu, ada banyak, Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, di hospital pun kita ada bagi, kita tak ada spray lah, tapi kita ada ubat sapu, sama juga, Kalau tuan-tuan puan-puan tengok betul-betul, apakah kandungan spray atau ubat sapu. Cuba kalau tuan-tuan atau puan-puan ada dekat rumah sekarang, pergi ambil sekejap, tengok dekat kotak dia tu, dia tulis apa? Apa dia tulis? Atau kalau tuan-tuan puan ada komputer atau laptop sekarang, ataupun handphone, cuba tengok. Handphone tengah tengok saya kan? Cuba tengok, Dia akan cakap kebiasaannya majoriti page atau iklan-iklan ni dia akan kata melegakan, melegakan. Ayat dia melegakan sakit lutut anda, Ayah saya kini boleh berjalan kembali. Kami datuk saya boleh pergi ke masjid dah semula, contohnya. Apa lagi dia kata? Oh, tak jadi nak operate dah sebab dah baik. Contoh, ni contohlah, nenek saya dah boleh ke pasar dah balik, contoh. Tak payah pakai tongkat dah, contoh, dalam masa 3 minit dah boleh berlari, contohlah. Contoh, contoh. Saya tak sebut apa-apa nama, contoh saja. Okey. Jadi kata kunci dekat sini ialah melegakan. Melegakan, Kalau yang kata menyembuhkan tu sebenarnya tak tepat, Kalau grade yang saya tunjuk tadi tu, kalau grade 1 atau grade 2 memang boleh melegakan, Dia boleh melegakan. Sebab apa dia melegakan, tuan-tuan puan-puan? Cuba tuan-tuan puan-puan tengok kat kotak tu. Biasanya dia ada kandungan dipanggil mentol, Mentol ni ialah dia rasa sejuk, Bila sapu atau spray dia rasa sejuk. Yang kedua dia ada apa? Dia panggil methylsalicylate, methylsalicylate. Okey, methylsalicylate ni ialah sejenis kita panggil NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs atau agent lah. Maksudnya dia sejenis agent atau sejenis bahan yang mengurangkan keradangan. Tadi saya sebut pasal keradangan kan. Jadi bila kita tuan-tuan puan-puan sapu, atau spray, kita panggil topical, maksudnya dia di permukaan saja, pada kulit, jangan pergi sembuh dalam mulut, sembuh dalam mulut tu je benda lain dah. Jadi sembuh pada kulit anda, dekat lutut. So dia akan menyerap masuk, sebenarnya dia akan masuk ke dalam sistem peredaran darah juga, So dia mengurangkan keradangan di kawasan tersebut. Sebab tu tak sakit. Satu sejuk pun mengurangkan keradangan juga. Jadi sebab ni dia legakan kesakitan tu segera. Jadi tuan-tuan puan terus rasa, wah, tak sakit dah.
Alhamdulillah, bagus. Tu buat iklan ya. Jadi sebenarnya dia melegakan. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok apa cara macam mana nak pakai dia. Ada yang kata pakai 3 kali sehari. Ada yang kata 4 kali sehari ya. Sebab tu memang tempoh masa obat ni spray ni ataupun gel ni bertindak ya. Selepas habis tempoh tersebut, sakit tu akan datang balik ya, dia akan datang balik. Dia tak bahaya tuan-tuan puan-puan ya. Boleh. Tak ada masalah. Cuma saya nak tuan-tuan puan-puan faham, dia cuma melegakan, dia bukan menyembuhkan ya. Kalau tuan-tuan faham pasal ni, tak ada masalah ya. Cuma tuan-tuan puan-puan kena fahamlah sebab ini produk ni dia sejenis perniagaan lah, bisnes ya. Jadi dia ada harga dia yang tertentu ya. Ada yang jual harga RM25, RM35, RM50 ya. RM100 pun ada ya. Jadi ada yang combo, macam-macam lah. Jadi terpulanglah tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan nak beli tak ada masalah, nak pakai boleh. Cuma tuan-tuan puan-puan kena faham, ia melegakan dan bukan menyembuhkan. Saya tak nak ada pihak yang tertipu ya. Kadang-kadang dia punya janji itu terlampau manis ya. Terlampau lidah tu lembut ya, lembut gigi dari lidah orang kata kan. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan faham, beli dalam keadaan tahu dan berilmu. Boleh beli, boleh sapu. Siapa yang tak boleh pakai tuan-tuan puan-puan spray atau ubat sapu ni? Ada kesan sampingan ke? Tak ada. Siapa tahu? Ada ya. Kalau tuan-tuan puan-puan ada contohnya hypersensitivity ya, atau allergic reaction, tak boleh pakai. Contohnya pada ingredient ni lah, pada bahan ni. Contohnya macam mana? Kalau pakai ni, kalau yang paling simple sekali, bila pakai dia jadi merah, gatal ya, gatal atau merah. Yang tu mungkin ada, kita panggil allergic reaction pada bahagian kulit lah. Mungkin hypersensitivity, kulit tu sensitif ya. Yang tu mungkin tak sesuai, ingredient tu tak sesuai pada tuan-tuan perempuan, dia tak boleh pakai lah. Okey. Tapi kalau yang lagi teruk, kalau ada allergic reaction, ada allergic reaction. Allergic reaction ni contoh macam mana tuan-tuan perempuan? Ni bukan ubat sapu je lah ya, bukan spray, makan pun sama, ubat hospital pun sama ya. Saya sebagai doktor, tuan-tuan perempuan, tanggungjawab kita untuk cerita pasal obat contohnya, kita kena tahu. Biasa doktor yang bagus dia akan tanya, tuan-tuan ada alahan apa-apa ubat tak? Jadi kita kena tanya, sebab kalau ada alahan kita tak boleh bagi. Kalau ada alahan, mungkin apa akan jadi? Mungkin mata bengkak ya, bibir bengkak, nafas susah ya. Yang paling teruk boleh terus tak bernafas pun ada, kena bawa ke hospital ya. Yang tu yang teruk lah ya. Kalau yang sikit-sikit tu mungkin berair mata, ya, keluar air mata, mungkin pedih mata. Tu yang paling simple lah, yang paling tak bahaya lah. Yang mungkin merah-merah kulit, naik rashes macam tu ya. Tapi yang teruknya mata bengkak, mulut bengkak, ya, tak boleh nak bernafas. Yang tu dah kecemasan, kena cepat-cepat ke hospital. Mana-mana ubat pun boleh. Kalau anda ada alahan, boleh ya. Yang spray pun boleh juga ya. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, saya nak kongsi pada malam ni. Gel atau spray lutut ni, ia melegakan sakit lutut anda. Satu lagi, dia kalau tuan-tuan perempuan tengok iklan dia, kalau ada yang tanya, kalau sakit belakang boleh guna? Boleh. Sakit belakang pun boleh. Kalau sakit perut, boleh sapu. Kalau sakit dekat siku, boleh. Sebab apa? Maksudnya dia bukan spesifik pada lutut saja tuan-tuan perempuan. Yang tu kena faham ya. Kena faham sebab ia adalah sejenis krim tahan sakit juga ya. Kalau bahasa perubatan dipanggil analgesic. Analgesic, ANALGESIC atau SIA. Analgesic ya. Okey, Puan Asiah Abbas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang sudi bersama saya pada malam ni ya. Berapa lama dah? Tak lama sangat ya, baru 20 minit ya. Sebab saya nak kongsi, saya dah lama tak kongsikan ya. Okey, jadi yang saya sebut tadi, saya recap balik. Obat spray atau gel ni ialah sejenis kita panggil obat tahan sakit sebenarnya ya, analgesic.
ia digunakan pada bahagian topikal, maksudnya pada kulit saja. Ia melegakan dan bukan menyembuhkan, ya. Kalau tuan-tuan perempuan ada sakit lutut dah tahap 3 atau 4, ya, biasanya memang kalau tuan-tuan pakai gel atau ubat sapu ni memang kena pakai 4 kali sehari atau lebih, ya. Sebab dia sakit, dia masih sakit juga, ya. Saya mohon tuan-tuan perempuan, kalau ada masalah sakit, ke hospital dulu, ya. Datang ke hospital dulu, jumpa doktor, kita pastikan diagnosis dulu. Jangan rawat diri sendiri tanpa diagnosis yang betul, sebab kita tak tahu. Tuan-tuan perempuan, salah diagnosis tak selesai masalah, Kalau kita biarkan lebih lama, takut makin melarat sakit tu. Saya tak nafikan, kalau anda ada masalah apa-apa, bincanglah dengan doktor, Tapi ada doktor yang jenis suka bercakap, suka bercerita. Ada doktor kurang bercerita, tu lumrah manusia, Siapa-siapa saja kita ada personality yang berbeza. Ada orang suka bercakap, ada orang tak suka bercakap, Maksudnya kalau anda ke hospital tu, anda boleh berdoa, minta, ya Allah, hari ni bagilah aku jumpa doktor yang baik, doktor yang ramah, doktor yang suka bercakap, doktor yang senyum, Anda pun kena senyum jugalah. Kalau kadang kita masam, nak suruh orang senyum susah, Kita senyum, insya-Allah doktor pun senyum, suka, Kalau ke swasta, anda boleh pilih doktor sendiri. Di hospital kerajaan tak semudah itulah, Kita kena terimalah settingnya berbeza, Okey, jadi kita ke sana, dapatkan diagnosis yang betul. Sebab contohnya kalau sakit lutut disebabkan osteoarthritis, sebenarnya tuan-tuan perempuan, kalau di hospital, saya sentuh sikit pada malam ni, kalau peringkat 1 atau 2 tu memang kita akan cuba bagi obat, yang sapu pun bagi fisioterapi, Kita cuba. Yang paling penting tuan-tuan perempuan ni bukan hospital saja, bukan tugas doktor saja. Benda ni perlu kedua belah pihak, Tuan-tuan perempuan pun perlu mainkan peranan sama. Apa peranan tuan-tuan perempuan? Sakit ni, sakit lutut contohnya, atau sakit belakang, kita kena jaga berat badan kita. Ni saya pesan pada diri saya juga ni, Kita kena jaga berat badan kita. Sebab apa? Bila berat badan kita memang berat, tekanan pada sendi tu lebih. Okey. Tekanan pada sendi lebih. Jadi bila kita kurangkan berat, saya cakap senang, memang saya tahu, cakap senang lah nak kurangkan berat ni. Tapi nak buat tak senang, makan kan sedap. Kan? Jadi kita jaga, kita cuba dapatkan berat badan ideal kita. Tengok BMI kita berapa. Seboleh-bolehnya kita cuba dapatkan berat badan yang normal. Okey. Bila berat badan berkurangan, tuan-tuan perempuan akan perasan sakit pun akan kurang. Sakit belakang pun sama, tuan-tuan perempuan, Sebab bila kita buncit, otot bahagian belakang kita, dia kena kerja lebih untuk maintain position kita, posture kita. Jadi dia memang kena kerja lebih, jadi sakit, tuan-tuan perempuan. Jadi doktor memanglah kita bagi ubat, mula ubat makan dulu, ubat makan untuk kurangkan keradangan, Kemudian dia ada step-step dia, injection contohnya untuk tambah gel lutut, suplemen ubat makan pun ada di farmasi yang kita bagi untuk tambah pelincir lutut, Ada ubat yang boleh ikut kajian dia kata boleh baiki balik permukaan sendi, Tu peringkat 1 dan 2 lah. Kalau dah masuk peringkat 3, 4, biasa kena injection. Dan kalau peringkat teruk, lutut dah bengkok semua, kita akan tawarkan pembedahan, Pembedahan tukar sendi lutut tu sebenarnya tuan-tuan perempuan, saya tahu tak ada orang suka pembedahan, tapi memang boleh membantu, Tuan-tuan perempuan tanya orang yang dah buat pembedahan ni. Tanya orang yang dah buat pembedahan ni, sakit sebelum buat atau sakit selepas buat, Saya pernah jumpa seorang ibu sahabat saya, Dia kata kalau lah makcik tahu, makcik buat lagi awal pembedahan ni, tapi tak ada orang beritahu. Banyak-banyak yang cerita, nanti buat pembedahan ni tak boleh jalan, nanti buat pembedahan ni tak boleh semayang dah, kena semayang duduk. Hakikatnya tuan-tuan memang kena semayang duduk pun, masa lutut sakit pun semayang duduk juga. Cuma lepas pembedahan ni, ada yang boleh semayang macam biasa, tapi majoriti kes, yang saya jumpa memang semayang tetap atas kerusi, tapi sakit dah tak ada, berjalan sakit dah tak ada,
Cuma kena lalui pembedahan lah, ya, pembedahan. Contoh ni peringkat 4 lah saya cerita ni, ya. Okey, kalau kena buat pembedahan, doktor tak suka-suka je buat pembedahan ni, ya. Kita akan pastikan semua selamat dulu, ya. Kita akan pastikan pembedahan tu selamat. Tuan-tuan perempuan nak lalui bius pun dengan selamat, ya. Dia bukannya tiba-tiba datang hospital, okey hari ni kita bedah. Tuan-puan tak boleh kata apa dah, doktor nak bedah. Bukan macam tu. Kalau tuan-tuan perempuan tak nak bedah, kita tak akan buat, ya. Tanpa konsen doktor tak nak buat apa-apa, ya. Konsen lah paling penting sekali. Okey, ada yang bertanya pasal jogging dan berjalan, ya. Okey, saya nak cerita sikit, ya. Jogging dan berjalan ni, ya, kalau lutut kita cantik, ya, tak ada masalah, ya, jogging berjalan, ya. Kalau bagus, ya, jogging berjalan ni bagus. Sebab apa? Kita bakar kalori, ya. Kita boleh dapat jantung yang sihat, berat badan yang normal. Tu bagus, ya, insyaAllah, ya. Jaga makan, riadah tu bagus. Tapi kalau katakan kita ada masalah sakit lutut, ya, ada masalah sakit lutut, contohnya tulang rawan kita ada rosak sikit, saya akan nasihatkan non-weight bearing punya exercise, maknanya yang jenis kurang hentakan pada lutut. Yang paling bagus berbasikal lah, cycling, ya. Cycling ni bagus, ya. Dia bantu, dia besarkan otot kita, kuatkan otot peha kita. Pada masa yang sama dia promote pergerakan sendi lutut tu, bakar kalori, ya, banyak tanpa hentakan pada lutut. Memang bagus, ya. Cuma mungkin perlu makan masa lah, ya. Kalau sekarang ni hobi berbasikal sampai beribu-ribu harga basikal tu mahal, ya. Kalau berlari mungkin beli kasut lah, tak adalah modal sangat kan. Satu lagi berenang pandai, ya, Puan Arjun, ya. Arjun puan ke tuan ni, ya. Arjun selamat, ya. Okey, berenang pun antara yang saya cadangkan juga, ya. Berbasikal dan berenang. Jadi dua ni memang bagus. Dua ni memang bagus, tapi dengan syarat pandai berenang lah pula kan. Sekarang ni susah, ramai tak pandai berenang, ya. Okey, jadi kalau kita pandai berenang pun bagus. Berenang gerak, semua sendi gerak, ya. Kepala, tangan, semua, coordination bagus, ya. Segar pun segar. Jadi kalau tuan-tuan perempuan pandai berenang, pergi berenang. Kalau tidak, basikal, ya. Jadi itulah saya nak galakkan, ya. Okay, apa lagi saya nak sentuh pada malam ni? Okey, ada satu lagi produk-produk ni, antara iklan dia dikata diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ya. Memanglah diluluskan sebagai kita panggil maksudnya boleh diguna, boleh dimakan lah. Tak adalah, bukannya racun, ya. Cuma dia panggil traditional preparation. Kalau tengok dia punya nombor pendaftaran dia, MAL tu, nombor pendaftaran dia, belakang tu dia ada, dia tulis TC, ya. Traditional maksudnya, ya. Okey, jadi yang tu diluluskan oleh KKM tak bermaksud dia ubat ke apa, ya. Dia cuma satu suplemen preparation traditional, ya. Boleh yang selamat, bukan racun lah. Maknanya boleh ambil sebagai boleh digunakan macam tu, ya. Itu cara mudah nak cerita lah, ya, tuan-tuan perempuan. Okey, ada persoalan ke nak tanya saya? Banyaklah saya kongsikan pada malam ni. Dah setengah jam. Okey, jadi tu dia yang saya nak kongsikan. Kalau harapnya malam ni, sesi malam ni menjawab soalan tuan-tuan perempuan. Saya nak jawab soalan tadi. Adakah spray atau gel lutut ni dapat menghilangkan sakit lutut, ya? Boleh menghilangkan untuk sementara, boleh. Dia melegakan, ya, bukan menyembuhkan. Sebab patologi dia, masalah dekat dalam tu kekal, ya. Masalah dalam tu kekal. Jadi yang terbaik ialah kita jaga lutut kita, ya. Kita jaga lutut kita, jangan dapat kecederaan awal, ya. Maksud saya, jaga dirilah. Kadang-kadang kemalangan siapa nak, tak ada orang nak. Tapi kalau kita boleh elak, kita elak, ya. Bermain pun sama. Kalau bersukan, hati-hati, ya. Saya biasa galakkan berbasikal lah, contact sport. Bukan tak boleh, boleh seronok, main bola, main futsal. Tapi risiko tu ada. Contohnya paling tinggi futsal lah. Futsal pivoting injury kita panggil, amat tinggi, ya. Senang sangat dapat ACL, ya. Selalu dapat, ya. Setiap minggu kita ada pembedahan ganti urat ACL, anterior cruciate ligament, ya. Anda boleh baca mengenai ACL ni di saya punya website saya, mmgazette.com. Ataupun anda boleh ke YouTube saya, Dr. Mahyudin Muhammad, pun ada saya cerita pasal anterior cruciate ligament. Jadi kalau dah koyak ligament ACL ni, dia tak boleh nak sembuh dah.
Kita kalau nak elok balik kena buat pembedahan. Jadi susahlah ya. Kalau boleh kita nak elak pembedahan ya. Kalau kita boleh elak lagi baik. Jadi saya sudahi malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.